setakat final hari, tahan je lah sekejap. Makan je lah apa ada. Dia kata kami dah sediakan makan cik 3 kali sehari. Okay, hai semua. So hari ni Remaja ada bersama dengan salah seorang finalis hero Remaja 2017, which is Razman Mahayuddin. Hai Razman. Hello Faiz. Okay. So basically kita nak introducekan Razman sikit. So Razman merupakan finalis hero Remaja 2017 dan sekarang dah bergelar sebagai pelakon dan juga pengacara juga. Bila keluar pengacara tu? InsyaAllah lah tahun ni katanya. Banyaklah projek-projek terbaru daripada Razman sebenarnya. Tapi kita hari ni bersama dengan Razman bukan sebenarnya nak menceritakan sangat tentang projek dia, tetapi perkara yang lebih duka cita sikit. So kita nak ceritakan yang Razman sebenarnya sedang berada dalam situasi kuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan kerana dia sebelum ni pernah ada close contact dengan seseorang positif COVID-19. So sebenarnya kita orang daripada tim Remaja ni tak pernah masuk tempat kuarantin tu. Tak pernah pun. So kita memang tak reti langsung apa prosedur kuarantinnya macam mana kan. So Razman boleh ceritakan sikit kan macam mana sebenarnya tempat kuarantin yang Razman diletakkan? Okay. Jadi kalau di macam di Perak di Ipoh ada beberapa tempat lah. Ada beberapa tempat. Tapi yang Man sekarang ni berada di Kolej Sains Bersekutu Kesihatan Hulu Hinta. So dia punya prosedur, dia bagi satu orang, kalau kata kita seorang satu bilik. Kalau kita macam ada family members, so dia bagi kita 2 orang lah satu bilik. Macam tu lah. So dia ada tandas, kalau kat kolej ni macam bilik dengan bilik sebelah joint tandas yang sama. Tapi kita kalau satu bilik ni sebelah tak ada orang. Macam tu. Sebab dia takkan bagi joint tandas semua. So kalau kata prosedur dekat tempat sini dia bergantung mana tanya jabatan-jabatan. Setiap tempat kuarantin, prosedur ni ditetapkan oleh tempat kuarantin itu sendiri. Syarat-syaratnya apa. Tapi di tempat Man syarat dia sangat ketat. Sangat ketat. Okey, kenapa Man cakap sangat ketat? Waktu hari pertama Man masuk sini, Man diarahkan duduk sini 9 hari. Jadi kita dah tanya daripada awal, boleh ke bawa macam Maggi apa semua kan? Dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi dia kata macam okey, itu kita nak bawa water heater. Nak bawa je lah macam water heater apa semua. Dia kata macam ni cik, water heater ke nak bawa kuali ke, rice cooker ke apa ke, nanti waktu keluar kena tinggal. Dia kata macam tu. So macam setakat final hari, tahan je lah sekejap. Makan je lah apa ada. Dia kata kami dah sediakan makan cik 3 kali sehari. Macam okey. So waktu kita sampai, sebenarnya bilik ni dah disediakan dah water heater. Setiap bilik. Okay, kalau Razman tengok macam baru-baru ni kan viral dekat social media yang menunjukkan macam foto-foto dan juga mungkin video pusat kuarantin yang memerlukan orang berkongsi satu dewan yang besar kan. So maksudnya mereka tak mempunyai privilege macam Razman dapat satu bilik sendiri. Cuma toilet mungkin berkongsi. Tapi macam contoh di Mak X, di Serdang di sini, pusat kuarantin dia bahagian hotel ataupun mungkin yang mempunyai bilik persendirian seperti Razman ni dah tak cukup. So mereka perlu ditempatkan di dewan yang besar seperti di Mak X itu kan. So privacy mereka tu hanya setakat kain tuala ataupun kain cadar di tepi katil saja kan. So macam Razman dan juga mungkin mereka yang dikuarantin di tempat Razman di Perak tu merasa lebih bersyukur tak sebab dapat kemudahan seperti ini? Bersyukur. Memang bersyukur. Kalau nak dibandingkan dengan di tempat lain kan, dikuarantinkan, yelah macam Abang cakap tadi, tempat ni sangat tapi macam mana cakap kan, kita tidak dibenarkan untuk keluar daripada bilik ni. Itu satu. Abang duduk dalam bilik ni, abang duduk je dalam bilik ni. Abang tak boleh keluar. So, dia different different berbeza situation. Yang A ni yang Man sekarang ni tengah lalui dekat sini. B dengan orang-orang di Mike Serdang yang duduk dalam ramai-ramai. So Man, bila kita tahu kita dapat duduk bilik individu private macam ni, okey lah, nice lah kan. Tak kacau orang, tak kacau apa. Tapi bila abang dah masuk hari ke-20 di sini, abang jadi macam, faham macam aku tak dapat sembang dengan orang, aku tak ada
tak ada communication, tak ada Kira apa, duduk dalam bilik. ada kelebihan dan kekurangan jugalah. Jadi aku nak baik aku duduk kat Mai Serdang tu, at least dia duduk ramai-ramai, dia dapat jumpa family dia semua. Kalau kita satu family semua dapat kat situ. Kalau kita kawan-kawan semua ada kat situ. Ataupun orang yang tak kenal pun, dia boleh je. At least ada communication bersama mereka. Cuma privacy tu kurang daripada kami. Itu tapi kurang. Mungkin nak cerita sikit, Razman dah berapa lama di kuarantin kat situ? 20 hari. So hari ni dah masuk hari ke-20. Apa perkembangan ataupun status Razman? Berapa lama lagi sebenarnya diperlukan dalam keadaan kuarantin tu? Saya saya dah 4 kali swab test. Dah 4 kali dijolok hidung, dah 4 kali dijolok tekak. Dah tak menangis lah. Dah tak ada feeling lah. Dah tak ada gas, dah macam lantak lah. Orang nak sumbat lah macam tu. Maksudnya dah macam, yelah besok swab test saya Razman, datang je. Macam tapi 3 kali man swab negatif. Cuma result yang keempat ni yang tak dapat result lagi. Kami swab kali keempat pada 9 hari bulan. Sepatutnya 11 dah keluar result, at least 48 hours. So masuk hari ketiga hari ni masih lagi tak ada call apa-apa. So kita call pihak diorang, kita tanya macam mana dengan result. Dia kata result swab pada 9 hari bulan still pending dalam lab. Still pending. So kita tanya kenapa pending? Before this cepatnya 2 hari at least. So dia kata sebab kes makin banyak sekarang. And then tak tahulah sebab tadi dia kata macam ni. Dekat utara Makmal ada satu je. So Makmal ada satu, so diorang utamakan kes belah Penang. Penang sekarang makin banyak meningkat. So diorang utamakan sampel Penang dulu. Lepas barulah ke negeri-negeri yang kurang macam Perak dan sebagainya. So kita kata macam ni, kalau ikutkan tarikh surat saya semalam dah boleh keluar 11 hari bulan. So hari ni dah 12. Result still pending. Buatnya kalau pending lagi 2 hari, tak ke 22 hari. Kira sebenarnya purata kuarantin yang purata tempoh kuarantin yang biasa orang lalui hanya 9 minggu saja. 9 hari. 9 hari je. Okey. 9 hari saja. Tetapi sewaktu 2 hari bulan kami di call salah seorang mempunyai family members ni positif waktu swab yang kedua. So bila dia dah positif, jadi kita semua ni diarahkan untuk lanjutan kuarantin. Sebab kita ada close contact dengan dia. Walaupun di sini, yalah di sini pun kita kadang-kadang ada jugalah macam kita jenguk kat bilik sekejap, hantar makan, hantar apa kan, kita ada makanan-makanan kita hantar. Budak-budak kan kita nak jaga. Jadi budak yang punya adik ni umur 9 tahun, dia positif. Jadi bila dia positif, kita kena lanjutan kuarantin. Razman tahu tak kira-kira berapa ramai orang yang di kuarantin dekat tempat Razman tu? Kalau waktu Man masuk mula-mula, dia kata dalam 400 lebih. Ni waktu mula-mula masuk lah. Tapi sekarang lebih meningkat ke dah ramai orang yang dibenarkan balik? Makin meningkat. Tapi yang mana masuk dengan Man dah balik lah. Sebabkan kes Razman ada positif tu, so dilanjutkan. Tapi sebab Man tengok dekat bilik-bilik ni semua dah ada orang. Tapi Man tengok hari-hari banyakkan ada bas masuk. Orang penuh. Ada bas masuk, orang baru banyak masuk. Okay Razman, macam kita tahu kebanyakan orang yang di kuarantin ataupun mungkin sama ada positif atau tak positif, tapi mereka mungkin mempunyai peluang untuk dijangkit oleh wabak ni. Kebanyakan mereka yang pergi ke social media selalunya dengan sedikit bukan negatif lah, mungkin mereka merasa down ataupun tak bersemangat sangat kan, sebab mereka mungkin kesal dijangkiti oleh wabak. So macam Razman sendiri ada tak perasaan-perasaan tu ataupun Razman memang sentiasa cuba untuk menjadi positif, sepositif yang mungkin? Okay. Kalau tanya Man secara peribadi lah, bila ni mungkin Man punya jawapan berbeza daripada orang lain. Sebab Man dah duduk dalam ni. So Man lebih rela Man positif daripada awal. Faham tak? Maksudnya Man lebih rela kalau Man maksudnya macam ni tau. Waktu swab test Man yang pertama, Man lebih rela Man positif. Sebab kalau Man positif, Man cuma duduk dalam ward 9 hari je. Dan Man keluar, tak ada apa-apa dah. Settle, tak ada apa dah. Tapi bila Man negatif, makin banyak lama duduk dalam tempat kuarantin. Okey. Perasaan tu kita kadang-kadang kita memang minta dijauhi daripada COVID ni. Tapi bila Man tengok orang-orang yang terdekat Man ni datang dapat COVID, contohnya 2 orang dapat COVID, diorang masuk ke ward, ke hospital
tak ada diberi rawatan apa-apa pun selama 10 hari. And then diorang dibebaskan atas dasar 10 hari je. Maksudnya bukan atas dasar dah sihat. Sebab kan dah cukup 10 hari, dah boleh bebas. Kan? Contohnya macam yang mam yang pertama ni, dia jantung tau, dan jantung yang kronik. So dia kena positif. Kita kalau dengar dah ada jantung ni, kita takut lah. Macam jantung nak ni positif. Tapi dia duduk dalam ward tu, waktu hari pertama dia datang, dia ambil darah, dia cek jantung semua, itu je hari pertama. 10 hari berikutnya, itu je. Dia bangun, tidur, makan, tengok movie, semayang, makan, tak ada apa. Maksudnya tak ada pun datang cek apa-apa. Dan macam kalau kami dekat sini, hari-hari lah KKM datang, cek suhu. Yelah cek suhu, tak ada pun macam ada apa-apa, ubat dan sebagainya. Benda tak ada ubat kan, faham tak? Kira macam pendekatan KKM tu di tempat Razman tu bagus jugalah. Maksudnya mereka betul-betul setiap hari tu betul-betul pemeriksaan secara menyeluruh kepada semua orang yang ada kat situ. Yes, betul. Dorang cek, dorang datang. Okay, dan lepas mungkin kalau dah boleh balik dalam masa berapa hari ni, apa perancangan Razman sepanjang Januari ni? Sebab dekat Perak tak dikenakan PKP. Perak hanya dikenakan PKPB sahaja kan. So apa perancangan Razman sendiri? Buat masa ni kalau ikutkan shooting semua dah terkendala. Kalau ikutkan, tapi Man dengar juga daripada ahli produksi shooting, katanya diorang nak lari ke Perak untuk shooting. Jadi kalau diorang lari ke Perak, kita shooting je lah. Selagi ikut arahan, kalau kata boleh shooting, kita shooting. Kalau kata tak boleh shooting pun duduk rumah je lah. Perak boleh keluar ikut SOP macam biasa. Tak adalah apa nak buat lagi. So thank you Razman sebab bercerita hari ni, berkongsi kisah. Sebab kita nak dapat kisah daripada bilik kuarantin ni susah sebenarnya. So, sometimes orang macam yang tadi kita orang cakap, dia akan rasa down, so dia tak nak terlalu menghibahkan ke apa kan. Tapi mungkin ini situasi di tempat kuarantin Razman mungkin berlainan dengan kuarantin lain kan? Betul. Lain tempat, lain. Betul lah. Lain kes. Betul. So, daripada Man juga, Man nak mohon maaf kalau kata-kata Man ni mungkin akan menyinggung beberapa pihak ke. Bukanlah maksud Man nak blame frontliner ke apa, tidak. Man respect semua frontliner yang betul-betul lumus selamat. So kepada dekat luar sana juga, jaga diri baik-baik. Dan kalau kata swab test ataupun ada close contact, terpulang pada hak individu nak pergi swab test ataupun tidak. Tapi kalau tak nak pergi swab test, tapi kita tahu kita ada close contact, duduklah rumah dan diam. Itu je, duduk rumah. Self quarantine baik-baik. Jangan langgar arahan ni. Itu je. Okay, thank you Razman for sharing your story today. Terima kasih juga pihak remaja. InsyaAllah nanti kita akan jumpa selepas semua keadaan lebih stabil. Okay. Amin, insyaAllah. Terima kasih bang. Doakan semuanya baik-baik.